Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas musibah COVID-19 yang kau datangkan pada kami, ya Allah, berilah kami kekuatan, kesabaran, kesembuhan, dan kau rezekikanlah kami gantian lebih baik pada itu. Yang dihormati barisan pegawai Masjid Samadiyah Pelabuhan Kelang yang terdiri daripada pengurus ataupun imam besar, imam 1, imam 2, muazzin, dan semua barisan-barisan staf yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, tuan haji, puan hajah, ayahanda, bonda-bonda. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, tuan haji, puan hajah, ayahanda, bonda-bonda yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersiaran pada malam ni pada suasana yang mana belum reda lagi Kelang, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. COVID-19 angka ribu sekarang dah 4 angka, tuan-tuan, membimbangkan dan menakutkan. Tapi apapun, tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak boleh berjumpa dalam masjid, yang mana saya duduk di atas kerusi yang disediakan oleh pihak masjid, ada meja depan saya dan tuan-tuan berhimpun depan saya untuk saya berkuliah ataupun menyampaikan kuliah secara berdepan, talaqi. Tak dapat lagi, belum boleh lagi. Tapi walau macam mana pun, dengan kemudahan yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita, dengan kemudahan IT ni atas talian, dapat juga kita untuk bersiaran, ya. Tuan-tuan mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, ya. Baik. Tuan-tuan, ya. Saya nak petik satu hadis Nabi SAW, ya, daripada Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, apa dia kata? Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahdan ghairak. Qal qul amantu billah thumma istaqim. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa maksudnya, tuan-tuan? Sahabat bertanya, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ya, apabila kita mendengar nama Nabi, disebut nama Nabi, sama ada Muhammad ataupun junjungan mulia ataupun Rasulullah ataupun Nabi, kita iringilah dengan sallallahu alaihi wasallam. Sangat mudah, tuan-tuan. Sangat banyak dia punya fadilat. Kita digalakkan untuk berbanyak berselawat kepada Nabi. Ya, satu selawat Allah Ta'ala rezekikan kepada kita 30. Allah Ta'ala hapuskan dosa. Allah Ta'ala tingkatkan darjat ketinggian. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita rahmat. Rahmat itulah yang membuahkan syurga, tuan-tuan. Mudah-mudahan, ya, kita selalu, kita sering, kita kerap menyebut sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya, insya-Allah. Baik. Hadis ini berkata, hai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku berkenaan Islam. Perkataan yang tidak perlu aku bertanya kepada seseorang pun selain engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab, iaitu, ya, katakanlah, aku beriman dengan Allah dan kemudian aku beristiqamah. Tuan-tuan, pada malam ni, saya nak mengajak tuan-tuan berbicara tentang istiqamah. Tajuk kita pun istiqamah di dalam ujian Allah Ta'ala. Walaupun diuji Allah Ta'ala. Tapi sebelum tu, saya nak berkongsi
Siapakah dia? Abu Amrah Sufyan bin Abdullah ni. Seorang sahabat. Ya. Dia Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya. Dia ni orang Taif. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, dia pernah dilantik menjadi seorang pegawai, ya, yang menguruskan perihal zakat di Taif. Dan ada pendapat mengatakan dia juga dilantik menjadi gubernur di Taif, ya. Dan yang masyhurnya, dia ni pula, apa pula kata Abu Al-Hasan Al-Madini, Sufyan bin Abdullah ni merupakan salah seorang sahabat yang pernah menyertai peperangan Hunain. Inilah sedikit latar belakang tentang Abu Sufyan ni, ya. Baik. Berbalik kepada istiqamah. Istiqamah ni apa, tuan-tuan? Istiqamah ni, kalau mengikut pendapat Syekh Utsaimin rahimallahu taala, dia berkata apa? Seseorang itu tetap dengan mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana suruhan Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun apa keadaan ujian ataupun apa saja dugaan yang didatangkan kepada dia, tetap juga istiqamah, tetap juga beramal baik, tetap juga sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dibahaskan oleh ulama, antara bentuk-bentuk istiqamah ialah melaksanakan segala perkara yang wajib dengan mengikut perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, menambahkan ibadah-ibadah yang sunat. Walaupun diuji, walaupun didatangkan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan-amalan sunat kita, sembahyang sunat kita, ya, kita punya tadarus Al-Quran, kita punya wirid, selawat, tetap juga on. Yang tuan, ya, saya bercakap ni mudah-mudahanlah menjadi kekuatan kepada saya, menjadi kekuatan kepada semua, dan kita istiqamah untuk kita beramal. Yang ketiga, menjauhi perkara yang haram. Tuan-tuan, zaman sekarang, tuan-tuan, ya, baru-baru ni saya didatangkan satu pengkhabaran, satu surau yang mana tabung dermanya hilang. Jawatan kuasa surau tu dia bersembang dengan saya, Ustaz, surau kami ni, Ustaz, musim PKP ni kami kunci. Datang pun hanya 6 orang saja jawatan kuasa semayang. Habis semayang, kami mangga balik, kami kunci balik. Yang pelik tu, Ustaz, boleh hilang tabung derma dalam tu. Macam mana tu, Ustaz? Saya kata, kalau awak tanya pada saya bagaimana dia nak membawa tabung yang berat tu, susahlah aku nak jawab. Rasanya tabung tu dengan saya sama beratnya. Tetapi pada saya lah kan dia mencuri tu sebab ialah zaman sekarang ramai orang kehilangan pekerjaan. Ya, kalau ada kerja pun gaji tak cukup, overtime dah tak ada, side income pun dah tak ada. Ya, dan kita juga dikhabarkan dengan ada pilot yang bunuh diri. Macam-macam, ya. Jadi mereka ialah dugaan Allah Ta'ala ni yang tak kuat iman tadi itu, dia sanggup melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Apa tadi tu? Antaranya pecah surau, bawa lari tong derma, dan macam-macam. Allahu Akbar. Saya bercakap begitu dengan jawatan kuasa tu, bukan saya nak kata, kau maafkanlah orang macam itu. Tapi pada saya nak beritahu pada dia, jangan terperanjat dengan benda-benda macam ini. Inilah antara dugaan-dugaan sampingan selain daripada COVID-19, dugaan-dugaan sampingan yang mana orang dah tak ada pekerjaan, income pun dah kurang, makan pun tak berapa cukup. Jadi orang sanggup melakukan benda-benda yang terlarang ataupun benda-benda haram. Cuma saya ingatkan kepada tuan-tuan kuasa masjid, tolong, ya,
perkemaskan sistem-sistem keselamatan surau. Ya, kalau mana-mana tingkap ataupun pintu-pintu yang boleh diborosi oleh pencuri tadi itu, tolonglah ya, elokkan, perkemaskan supaya jangan ada lagi ya perkara-perkara yang tak diingini masuk ke dalam surau, orang masuk ke apa ke untuk melakukan benda-benda yang terlarang. Baik. Yang keempat, melakukan tugas yang diamanahkan dengan berterusan dan konsisten. Nah, ini tuan-tuan. Ini istiqamah. Tuan-tuan, apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, saya tahu ya, kalau anak-anak yang bersekolah ya, saya ada anak. Anak saya kata apa? Abah, kami sekolah ni hanya beberapa bulan saja, bah. Yang kami bersekolah ni. Baru-baru ni anak saya yang darjah 6 tu, dia dipanggil oleh pihak sekolah untuk mengambil keputusan dan mengambil sedikit hadiah. Dia kata apa? Abah, Umi, dia cakap dengan mak dia, kami ni sedih. Datang tak boleh ramai, kena ikut SOP, tak boleh berkumpul ramai-ramai, bergambar tak boleh. Kemudian tak boleh berada lama di sekolah. Ambil apa yang disuruh ambil, pulangkan buku balik, kemudian hadiah yang diberi oleh pihak sekolah terima, lepas tu Cak Alif bot balik. Diorang tak ada tuan-tuan jamuan perpisahan ke apa ke. Memang sedih. Rupa-rupanya tuan-tuan ya, pengalaman ni ialah kita sendiri. Kita sendiri rasanya tak ada pengalaman seperti itu. Sedih. Saya nak relate dengan perkongsian sahabat saya dengan saya. Baru-baru ni sahabat saya, dia berjumpa dengan saya. Kita sembanglah bab COVID-19 ni. Dia kata apa, Ustaz? Dia kata, Ustaz, Allah Ta'ala datang ni, pada zaman dulu ada zaman Jepun. Susah orang zaman Jepun tadi tu nak cari makan. Tak kena gaya, ditampar oleh Jepun. Jepun jumpa makanan, rampas. Ya, Jepun ni sikit-sikit potong kapal. Sikit-sikit kapal lah potong. Jangan siapa di antara pendengar ataupun penonton yang bersiaran dengan saya yang pernah merasa pada zaman Jepun, dia boleh mengangguk atau mengiyakan apa yang saya share. Saya pun bukan pernah melalui zaman tu. Nenek saya, arwah dah nenek saya, yang bercerita benda tu kepada saya. 13 Mei, ada tak siapa di antara ayahanda-ayahanda, bonda-bonda ataupun yang berada bersama-sama menonton kuliah saya ni yang ada pada zaman 13 Mei? Perintah berkurung. Tak boleh nak keluar. Kalau keluar tak tentu pasal, dia ambil tindakan. Tengok tuan-tuan ya. Susah. Lepas tu pula, sekarang ni Allah Ta'ala datangkan COVID-19. Dugaanlah. 2020, tahun 2020 ni dugaanlah pada kita. Ya. Sekarang ni pula, dalam bulan 12 ni, Pantai Timur diduga dengan banjir. Beratus orang, ribuan orang yang terkesan dengan banjir tersebut. Dengan COVID-19 tak selesai-selesai. Kelang pula juara. Allahu Rabbi ya Karim. Kelang juara tuan-tuan. Kalau juara hijau, jauh daripada COVID tu seronok kita dengar. Tetapi Kelang ni juara COVID-19. Satu ketika dulu pernah dalam ranking top 5 Aedes dengue. Sekarang ni pula zon merah, juara COVID-19. Tapi apapun tuan-tuan, saya nak berkongsilah ya, sedikit ilmu yang dikongsikan oleh guru saya daripada pembacaan saya tuan-tuan ya. Allah duga kepada kita.
Rupa-rupanya dugaan Allah Ta'ala kepada kita ni, dia ada 3 bentuk. Yang pertama, Allah Ta'ala uji kepada orang baik, orang mulia. Orang baik, orang mulia pun Allah Ta'ala uji. Tak pernah buat dosa. Nabi SAW tak pernah buat dosa. Kan? Dia maksum, terpelihara. Tapi Nabi mengadu kepada Allah Ta'ala apabila dia menyebarkan dakwah di Taif tadi tu, Ya Allah, aku buat kerja engkau, Ya Allah. Aku buat kerja dakwah. Tapi kenapa orang Taif lempar objek, lempar batu, kening berdarah, gigi patah, tumit luka? Kenapa, Ya Allah? Payahnya lah aku nak menyebarkan dakwahnya. Allah tempelak. Ya, dalam surah Al-Baqarah Allah sebut am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu rasa senang-senang nak masuk syurga tanpa kamu diuji? Maksudnya apa tuan-tuan ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah dan bunda, baginda sallallahu alaihi wasallam tadi tu, kekasih Allah pun diuji. Diuji dengan macam-macam ujian. Kan? Tapi adakah kerana Nabi berdosa? Nabi tidak berdosa. Yang ini dipanggil ibtila. Ibtila, di dunia kamu diuji, tetapi esok di akhirat kamu akan mendapat kemuliaan yang tinggi. Kamu dapat ganjaran syahid, kamu dapat ganjaran sabar yang tinggi. Dah tentulah kamu akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ya, ini dia ibtila. Nabi pun diuji, ya. Para sahabat pun diuji, ya. Tetapi satu kategori pula yang ini dahsyat. Allah datangkan musibah, Allah datangkan malapetaka kepada musuh Allah. Contohnya Namrud, Fir'aun, Qarun, siapa lagi? Haman, Abrahah, siapa lagi? Tuan-tuan pun tahulah ya benda-benda macam itu. Perkara-perkara nama-nama tu. Nama besar yang menjadi musuh kepada Allah SWT. Murkanya Allah Ta'ala kepada golongan-golongan ni, manusia-manusia ni, Allah rakamkan dalam Quran. Sebagai contoh ya, Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ni. Bila kita baca surah tu, secara tak langsung kita mencelakakan Abu Lahab. Abu Lahab tu ke mana tuan-tuan? Abu, yang nama Abu ni yang hidup pada zaman Rasulullah ni, ada yang baik, ada yang tak baik. Abu Bakar baik dia. Tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan ya. Saya nak adakan selingan sikit. Kita selalu menyebut Abu Bakar. Betul ke Abu Bakar? Mana betul? Abu Bakar ke? Abu Bakar ke? Abu Bakar ke? Orang kata Bakar. Orang-orang belah-belah utara pula Abu Bakar. Ujungnya Ain. Mana betul? Tak apalah. Saya tak nak isukan itu. Tapi Abu Bakar ni yang hidup di dalam zaman Nabi SAW ni adalah manusia yang mulia. Jadi kalau orang lain tidak membenarkan Nabi, dia membenarkan Nabi. Dia dibelasah oleh musuh kerana dia membenarkan Nabi. Pernah dia pengsan dalam riwayatnya. Pernah dia pengsan kerana depend Nabi SAW. Ini Abu yang ini memang masuk syurga, ahli syurga. Ini manfaatnya tinggi. Tapi ada juga yang bernama Abu, tetapi
menghambat Nabi SAW, menjadi musuh pula. Antara ranking utama musuh nombor 1 Nabi SAW, siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab bukan orang lain, tuan-tuan, pakcik dia sendiri. Tapi Abu Lahab ni, ya, antara manusia yang dibala oleh Allah Ta'ala. Yang ni dikategorikan bala. Tadi betul lah, yang ni bala. Tuan-tuan, ya, bala ni di dunia dia dihina oleh Allah Ta'ala, dia didatangkan dengan penghinaan. Contoh macam kisah Fir'aun, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pun tahu bagaimana dia dimusnahkan. Korun, ya, tentera Abrahah macam mana? Abu Lahab sendiri macam mana? Sehingga dalam kisahnya, bila Abu Lahab ni mati, bau mayatnya tu sehingga terlalu busuk, mengganggu hidung orang kampung. Semua orang kampung berjumpa dengan anaknya, anak Abu Lahab, minta kepada anak Abu Lahab tu menyelesaikan masalah bau mayat yang sangat busuk datangnya daripada mayat bapaknya Abu Lahab. Kesudahnya anak-anak tadi tu menolak ataupun menghumbankan mayat bapaknya itu saja. Tidaklah kok disemadikan dengan cara yang mulia. Bapaklah katakan. Begitu sekali. Jangankan anak pun benci. Kita pun diminta oleh Allah SWT membenci dia. Di dunia, dia dihina oleh Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan hina. Isteri dia, Ummu Jamil. Nama Ummu Jamil, mak cantik, pun mati dalam keadaan hina. Besok di akhirat, episod seterusnya akan ditambah seksaan dan kehinaan tersebut kepada makhluk itu. Yang ini bala, tuan-tuan. Bala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahanlah kita tidak terkena. Ya Allah, ya Allah. Tapi orang Melayu ni sinonimnya, kau jangan bahal, kau dibala Allah Ta'ala. Kau jangan buat onar, ya. Kau sedialah dengan bala Allah Ta'ala. Oi, kasar bunyi, tuan-tuan. Tapi ialah, sekali lagi saya tak nak isukan perkataan tu. Itu adalah perkataan-perkataan yang sering bermain dalam perbalan kita, ya, seharian. Bala-bala. Tapi bala tu, kalau mengikut penafsiran ni, adalah ditujukan seksaan kepada musuh Allah di muka bumi, hidup lagi, mati dalam keadaan hina, dan episod seksaan yang memuncak, yang lebih pedih, yang lebih teruk besok di akhirat. Allahu Rabbi ya Karim. Okey, ibtilak sudah. Apa lagi? Bala sudah. Yang ketiga, tuan-tuan, yang kita selalu dengar. Apa dia? Kafarah. Ada orang sebut kifarah. Orang Melayu kifarat. Ya, ujung ta marbutah tu dihidupkan. Kafir. Kifarat. Tuan-tuan, ya, dama dia selingan sikit. Kita lah, ya, dalam perbualan-perbualan kita. Agaknya kalau orang Arab dengar, dia marah dia. Guru-guru tajwid ni kalau dengar marah dia. Ahli-ahli bahasa Arab kalau dengar pun dia marah juga. Pasal orang Melayu ni, dia suka menghidupkan ta marbutah itu. Mana betul, tuan-tuan? Minta maaf, ya, selingan sikit. Solat ke solah? Kalau ta tu dihidupkan, kebiasaannya ada perkataan ataupun kalimah selepasnya. Contohnya, solat, solatul isya'. Contoh kan dia. Adalah perkataan selepasnya. Kalau sekadar semayang saja, solat saja, yang betul solat. Tetapi, bila sebut orang mati, orang meninggal, betul pula jenazah. Kenapa tak sebut jenazah? Mekah. Kenapa tak sebut Mekah? Ya. Madinah. Betul tu. Kenapa tak sebut Madinah? Pernah ke kita dengar?
awak duit banyak ni tak nak pergi Mekat. Mekat? Dia betul kalau kita balik. Mekat ke Mekah? Mekah. Betul pula. Tetapi dalam bab-bab yang lain pula dihidupkan ta marbutah tu. Contohnya sepatutnya apa? Sepatutnya solah, tapi kita sebut solat. Tak pula. Saya tak nak isukan benda ni. Kalau benda tu pun pada saya, orang Arab tak patut marah lah. Kita pakai pun di kalangan kita je, bahasa kita je. Betul tak? Betul kan? Kafarah ni, ada orang istilahkan denda. Betul juga. Ya. Allah Ta'ala memberi kafarah ni kepada hambanya yang beriman kepada dia. Tetapi hamba tadi tu terlanjur. Tuan-tuan, dia kafarah. Saya, tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu. Kadang-kadang kita ni terlanjur. Saya pernah bersembang dengan seorang imam. Dia kata, imam ni orangnya baik. Menjadi imam hari Jumaat, 5 waktu jadi imam. Orang meninggal diuruskan, dikebumikan, ditalqinkan. Malam datang lagi ke rumah si mati, si arwah. Untuk tujuan apa? Tujuan baca Yasin dan sebagainya. Syurga imam ni. Doa saya begitu. Apa dia kata? Jangan ustaz. Orang macam saya pun buat dosa juga. Saya kata dengan dia, Tuan Imam, apa dosa yang Tuan Imam buat? Tak nampak pun. Yang ustaz nampak, kononnya saya tak buat dosa. Tapi ustaz minta maaf. Kadang-kadang kita ni mengata orang, mengumpat orang, melekehkan orang, meremehkan orang. Itu tak dosa. Allahu Akbar. Kena saya tuan-tuan. Pak Imam tu ceramah aku balik. Jadi betul juga. Di kalangan kita tuan-tuan, kita beramal ibadah semua sekali. Memang. Zaman sekarang ni tuan-tuan ya, apabila masjid ditutup, ramai yang berkata dengan saya, Ustaz, patut ke masjid ditutup? Masjidlah zon aman. Masjidlah tempat yang selamat. Orang masjidlah yang sangat patuh kepada SOP. Wuduk, basuh tangan, cuci kaki. Kita berdoa, kita minta supaya dihindari hujan bala, hujan musibah daripada Ta'ala. Masjid tutup. Patut ke ustaz? Saya kata apa, dah pemimpin kata macam itu, hati Allah wa hati Rasul wa ulil amri minkum. Tak puas hati lagi. Dia kata begitu begini. Yang ni saya tak nak lebarkan tuan-tuan. Contohnya. Tapi pada saya nak sembang apa tu, nak cerita tentang kafarah tadi. Kafarah ni adalah sebagai satu tebusan ataupun penebus untuk menghapuskan dosa. Sebab kita ni sorong papan tarik papan. Macam pantun kan? Sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Suruh makan, aku makan. Suruh mengaji, ada yang aku tak tahu. Tak maaf. Saya tak nak kata orang kata saya. Kan? Sebagai satu tebusan, kita beramal baik, tapi dalam pada yang sama, kita ada juga buat dosa. Antaranya apa? Minta maaf. Kata imam tadi tu, yang bersembang dengan saya, mengumpat, mengata orang, kata belakang, meremehkan orang. Kan? Dosa juga. Allah Ta'ala datangkan kafarah ni untuk penebus dosa. Kenapa pula? Ya, di dunia kamu dibalas dengan ujian dosa, tapi di akhirat kamu tidak. Kamu selamat. Tuan-tuan, pada saya lah secara peribadinya, COVID-19 yang didatangkan pada kita, yang membimbangkan kita. Tapi sekarang pun pada saya tak bimbang sangat. Dulu kita tuan-tuan dah batuk dah, nak habis lah ni. Dulu kita tuan-tuan, waktu COVID-19 mula keluar rumah pun takut, tak boleh. Betul-betul total lockdown.
Untuk rumah yang boleh keluar pun ketua keluarga je. Contohnya, semua duduk rumah. Tapi sekarang tuan-tuan Alhamdulillah dah boleh merentas negeri. Dah boleh balik kampung. Kedai makan ke dah boleh buka sampai pukul 12. Dulu pukul 10. Kan? Lepas tu dia kata apa? 10 tu awal sangat lah. Untung pun belum ada. Jadi biasanya orang cari makan ni lepas isyak. Lepas isyak baru keluar. Tak apalah. Dia beri kelonggaran pukul 12. Dulu makan satu meja 2 orang je. Sekarang boleh lebih. Ada penjarakan fizikal. Dulu tak boleh pergi pasar raya ramai-ramai. Ya. Sekarang dah boleh. Yang penting ikut SOP. Dah banyak kelonggarannya. Tapi pada saya tuan-tuan, perkongsian pada malam ni yang Allah datangkan kepada kita bukan ibtilak. Itu biasanya para nabi. Bukan bala. Adakah kita ni musuh Allah? Allah Rabbi ya Karim, na'udzubillah min dzalik. Tapi kita ni hamba yang lemah. Suruh papan, tarik papan. Kejap buat baik, kejap buat dosa. Jadi kafarah ni sebagai penebus dosa. Di dunia kamu dibalas, di akhirat kamu akan selamat. Mudah-mudahan itulah tuan-tuan. Tuan-tuan, sekadar itulah untuk kuliah secara online atas talian pada malam ini. Saya minta ampun dan minta maaf. InsyaAllah kita sama-sama berdoa agar COVID-19 ini selesai. 2021 kita boleh berjumpa dengan Ramadan. Kita boleh jumpa dengan Tarawih. Kita boleh ke masjid, ke surau. Kita boleh balik kampung berjumpa dengan orang tua, sanak saudara, mak bapak. Balik sama-samalah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu, minta ampun, minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua. Mbah.